Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada pengurusi majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan jam randiknya, div-div jemputan, para guru serta rakan seperjuangan sekalian. Salam sejahtera pembuka bicara. Kisah si Tanggang, tajuk cerita. Mari renungi sedalam-dalamnya. Semoga menjadi teladan semua. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung nelayan kecil di tepi laut, tinggallah sepasang suami isteri yang miskin. Mereka hidup serba kekurangan, namun tetap tabah mencari rezeki. Pasangan itu mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Tanggang. Sejak kecil, Tanggang dikenali sebagai anak yang rajin, taat kepada ibu bapanya dan suka membantu ayahnya menangkap ikan di laut. Namun, jauh di sudut hati Tanggang, dia sering berangan-angan untuk mengubah nasib keluarganya. Dia ingin hidup senang, memiliki harta, dan dihormati oleh orang ramai. Suatu hari, sebuah kapal dagang besar singgah di kampung pelabuhan mereka. Kapal itu milik seorang saudagar kaya yang sedang mencari pekerja untuk membantunya berlayar ke negeri lain. Tanggang yang bersemangat ingin mengubah hidupnya memohon untuk bekerja di kapal itu. Walaupun berat hati, ibunya merelakan pemergian Tanggang dengan doa dan harapan agar anaknya berjaya suatu hari nanti. Tanggang berlayar bersama kapal itu. Dia bekerja keras, belajar selok-belok perdagangan dan pelayaran. Tahun demi tahun berlalu, usaha gigihnya membuahkan hasil. Tanggang akhirnya berjaya menjadi seorang saudagar kaya raya. Dia memiliki kapal besar sendiri, ramai pekerja, dan dihormati di pelabuhan-pelabuhan seluruh negeri. Bukan itu sahaja, kerana kemewahan dan ketampanannya, Tanggang berjaya memperistrikan seorang gadis bangsawan yang cantik jelita. Hidupnya kini benar-benar berbeza dengan zaman kecilnya yang miskin. Beberapa tahun kemudian, Tanggang bersama istrinya berlayar ke sebuah negeri. Takdir menentukan kapal mereka singgah di pelabuhan kampung asal Tanggang. Berita kepulangan Tanggang tersebar pantas. Orang kampung termasuk ibu tua Tanggang amat gembira mendengar perkabaran itu. Ibunya bergegas ke pelabuhan dengan rasa penuh kerinduan untuk bertemu semula dengan anak yang sekian lama terpisah. Sebaik sahaja melihat Tanggang turun dari kapal, ibunya segera mendekati sambil memanggil, "Tanggang, anakku, inilah ibumu yang telah lama merinduimu." Namun, Tanggang yang kini berpakaian mewah dan ditemani oleh istrinya mulai berasa malu. Dia tidak mahu istrinya tahu bahawa dia sebenarnya anak seorang wanita tua yang miskin dan selekeh. Hatinya dipenuhi dengan rasa sombong dan bangga dengan kedudukannya yang sekarang. Tanggang berpaling daripada ibunya dan berkata dengan lantang, "Siapa kamu, perempuan tua? Aku tidak kenal kamu. Jangan berani kamu mengaku ibuku." Istrinya yang hairan bertanya, "Benarkah ini ibumu, Tanggang?" Dengan sombong, Tanggang menjawab, "Tidak, aku anak bangsawan, bukan anak orang miskin." Kata-kata itu menikam hati si ibu. Hatinya hancur luluh mendengar penafian anak yang pernah ditata bagai minyak yang penuh. Dengan penuh kesedihan, ibunya berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, jika benar dia anakku Tanggang yang telah menderhakakan dan tidak mengaku ibunya sendiri, maka hukumlah dia agar menjadi pengajaran kepada semua anak di dunia ini." Ketika itu, langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang mula bertiup. Ombak besar mengganas. Kapal Tanggang yang megah dilanda badai dahsyat. Anak-anak kapal bertempiaran. Istrinya menjerit ketakutan. Tanggang cuba mengemudi tetapi semuanya sia-sia. Dalam sekelip mata, petir menyambar dan ombak besar menenggelamkan kapal itu. Tanggang bersama istrinya tidak sempat melarikan diri. Dengan kuasa Tuhan, mereka bertukar menjadi batu. Menurut cerita orang tua, batu berbentuk manusia itu masih wujud di sebuah tempat sehingga kini, sebagai tanda murka Tuhan terhadap anak derhaka. Pengajaran:
Cerita Rakyat Si Tangga ini memberikan kita beberapa pengajaran penting. Yang pertama, hormatilah ibu bapa. Sejahat atau semiskin manapun mereka, jasa mereka membesarkan kita tidak ternilai. Yang kedua, jangan derhaka. Balasan anak yang derhaka sangat besar, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga, jangan sombong dengan harta dan pangkat. Kekayaan hanyalah sementara, tetapi kasih sayang ibu bapa kekal sepanjang hayat. Yang keempat, ingat asal-usul. Walau sejauh manapun kita pergi dan setinggi manapun kedudukan kita, jangan pernah lupa dengan tempat asal dan orang yang membesarkan kita. Semoga cerita ini memberikan kita beberapa pengejaran. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.